Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh warga IPG Kampus Datuk Razali Ismail, terutamanya kepada rakan-rakan pelajar sekalian yang sekarang menonton secara dalam talian di rumah masing-masing. Saya Aina Damia binti Ahmad Syauqi dan Muhammad Arif Haikal bin Syaiful Nizam dari Unit Komunikasi Media IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Kini sedang bersiaran secara maya wawancara bersama mantan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Tuan Haji Yahya bin Osman pada tanggal 3 Jun 2021. Baiklah, sebelum itu, kami dari Unit Komunikasi Media IPG Kampus Datuk Razali ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji atas kesudian meluangkan sedikit masa bersama-sama dengan unit kami untuk wawancara pada hari ini. Selamat pagi dan apa khabar Tuan Haji? Selamat pagi. Alhamdulillah sihatlah lepas bersara ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, bolehkah Tuan Haji kongsikan kepada kami semua sedikit pengalaman yang paling manis sepanjang Tuan Haji berkhidmat di IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini? Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur kepada Ilahi dan saya mengucapkan terima kasih kepada Aina Damia dan daripada unit komunikasi media dan semua pelajar yang sedang mengikuti program pada pagi ini. Selama saya bertugas di Jabatan HEP, terutamanya sebagai Ketua Jabatan selama hampir 10 tahun, banyaklah pengalaman ataupun kenangan manis yang saya lalui sepanjang tempoh perkhidmatan itu. Saya bagikan kepada 3 bahagian lah. Satu, kenangan semasa pelanggan proses, iaitu pelajar lah. Ada dalam kalangan pelajar ini yang telah berjaya lah mengharumkan nama IPG, terutama pelajar-pelajar yang terlibat di program-program di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Di antaranya seperti saudari Anis yang telah berjaya dalam banyak pertandingan pidato, syarahan dan sebagainya. Jadi itu satu kenangan manis bagi saya lah, apabila kita melihat pelajar-pelajar kita berjaya sama ada di peringkat kebangsaan ataupun apatah lagi kalau dia berjaya di peringkat antarabangsa. Perkara yang kedua adalah kenangan manis saya apabila pelanggan produk kita ini, apabila pelajar-pelajar kita pergi ke sekolah dan ada ucapan tahniah daripada sekolah, terutamanya guru besar di Sabah dan Sarawak yang memaklumkan kepada kita produk kita, dia sangat berpuas hati dengan produk kita. Yakni pelajar-pelajar kita yang cemerlang, apabila dia pergi ke sekolah, dia telah menunjukkan, dia meneruskan kecemerlangan dia. Itu di antara kenangan manis yang saya rasa sangat bermaknalah kepada saya dan juga kepada warga IPG, kerana kenangan itu menjadi bukti kepada IPG bahawa kita melahirkan produk yang berkualiti. Okey, itu di antara pengalaman manis saya lah. Okey, seterusnya kalau kita dah dengar pengalaman manis, mungkin ada sedikit cabaran yang tak boleh dilupakan sepanjang berkhidmat di Jabatan Hal Ehwal Pelajar ni, sebab Tuan Haji bergaul dengan pelajar hari-hari, jadi apa cabaran yang agak sukar untuk dilupakan? Okey, matlamat kita kena ingat balik kepada matlamat ataupun misi dan visi kita lah. Misi dan visi kita adalah untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Jadi cabaran kepada HEP dan juga pihak IPG, sebab ada di kalangan pelajar-pelajar kita ni yang masuk menjadi guru ni bukan secara pilihan dia yang sebenarnya. Dia dipaksa oleh ibu bapa yang ikat kaki tangan dia masuk dalam van, lepas tu hantar ke IPG semasa pendaftaran.
Jadi kalau yang dia betul-betul berminat tidak ada masalah. Tapi yang itulah cabaran kita, bagaimana pelajar-pelajar yang pada asalnya dia tidak minat, tapi melalui proses yang dilalui di IPG untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Jadi masalahnya, cabarannya bagaimana jiwa pendidik itu nak diterapkan kepada pelajar-pelajar yang bukan betul-betul minat menjadi guru. Jadi ada dalam kalangan pelajar-pelajar kita ni yang melanggar Akta 174. Itu satu cabaran lah bagi kita, supaya kalau boleh kita nak zero disiplin, zero salah laku disiplin dalam kalangan pelajar. Jadi bila ada pelajar yang melanggar Akta 174, melanggar disiplin dan sebagainya, itu merupakan satu cabaran lah bagi warga IPG, bagi saya dan bagi Jabatan Ayuh Pelajar. Dan cabaran yang kedua adalah cabaran buat masa sekarang ini, di mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi pada tahun 2020-2021 merupakan satu cabaran bagi Jabatan Ayuh Pelajar dan juga pihak pengurusan IPG dalam mengendalikan pelajar-pelajar kita supaya pelajar-pelajar kita bebas dari jangkitan COVID-19, dan juga cabaran bagi kita tempoh hari untuk menghantar pelajar-pelajar kita balik ke kampung dalam keadaan kita PKP 1.0 dulu. Jadi walau bagaimanapun, insya-Allah dengan usaha ataupun dengan pengorbanan semua, sama ada Jabatan Ayuh Pelajar dibantu oleh Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar dan juga semua warga IPG, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan cabaran dan isu yang kita hadapi. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Sebelum kita mengakhiri wawancara pada hari ini, bolehkah Tuan Haji kongsikan serba sedikit perancangan selepas bersara dan harapan Tuan Haji kepada siswa-siswi IPG Kampus Datuk Razali sekalian? Okey, harapan saya, kita ni sebagai pendidik, semangat pendidik, semangat pembangunan manusia ini tetap berterusan. Di mana sekali kita bergelar guru, sehinggalah kita akhir hayat dipanggil sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pendidik. Jadi semangat untuk mendidik anak bangsa ini tetap kekal dalam jiwa saya. Di mana kita ada beberapa pentas lah. Sebagai contoh, saya masih lagi naik yang dipertua NYDP bagi SK IPG, dan saya lagi masih memegang jawatan jantah kuasa di surau dan sebagainya. Maka itulah beberapa mungkin pentas yang kita boleh ceburi untuk meneruskan agenda pendidikan kita dalam kalangan masyarakat dan juga dalam di tempat kita tinggal lah. Jadi yang seterusnya, kalau kita dalam keadaan bekerja ni, kemungkinan kita tak sempat lah untuk setengah-setengah amalan kita mungkin kita tertinggal. Kita tak sempat kadang-kadang solat duha kita tak sempat nak buat. Jadi ada beberapa benda yang mungkin kita tak sempat melaksanakan dengan kesibukan kerja kita lah. Tapi selepas kita bersara, itulah, saya dah sentuh hari itu beberapa KPI selepas bersara untuk kita laksanakan kerana kita mempunyai masa yang agak lebih sikit lah berbanding kita sibuk dengan bekerja. Jadi apa yang saya sarankan kepada semua pelajar, supaya kita sepatutnya bekerja ni dengan penuh komitmen, dengan penuh tanggungjawab. Dan kita buat satu kerja tu dengan kita rasa dengan keikhlasan lah. Kita tak berkira dari segi masa kita, dari segi keuangan kita untuk mendidik anak bangsa. Jadi sebab itulah sebagai seorang pelajar ke, kita sebagai seorang guru ke, kita sebagai seorang rakyat biasa ke, apa yang kita laksanakan kita mesti rasa seronok. Kita mesti rasa seronok. Kita belajar, kita mesti rasa seronok dengan pelajaran kita. Jadi kalau kita buat dengan rasa seronok, insya-Allah kita akan laksanakan dengan yang terbaik lah, dengan penuh perasaan apabila kita mendidik anak-anak kita ataupun kita didik anak murid kita
dan apabila kita membuat kerja di sekolah nanti. Jadi saya harapkan kita teruskan kecemerlangan kita sebagai seorang pelajar. Kita seperti pesanan Tuan pengarah kita, Dr. Azman, mantan pengarah kita lah. Beliau mengatakan bahawa pelajar ni adalah duta kepada IPG-K Datuk Razali Ismail. Jadi kita kena tunjukkan akhlak kita yang baik, kita kena tunjukkan kecemerlangan kita dan kita teruskan perjuangan kita sebagai seorang pendidik dan kalau boleh kita harumkan nama IPG kita. IPG Cemerlang Pelajar IPG Cemerlang Pelajar Gemilang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Akhir kata saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi meluangkan masa bagi sesi wawancara pada hari ini bersama Unit Komunikasi Media. Jadi sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.